Ya, okey. Kita sambung lagi ya. Kita lihat pula latihan seterusnya. Morfologi. Okey. Okey, kita pergi soalan sintaksis. Sintaksis ya, baca petikan dengan teliti, tukarkan ayat aktif yang bergaris kepada ayat pasif. Okey, cikgu nak terangkan dulu apa maksud ayat aktif. Tolong tulis dekat ruang chat. Sebelum cikgu nak chat dulu ya, ada soalan yang mungkin nak ditanyakan. Okey. Wah, baguslah Shoyun terus buat ayat ni ya. Okey. Amirul memberitahu cikgu Amirul bahawa Ahmad belum lagi sedar diri lagi selepas dia pengsan di padang sekolah kerana dia tidak makan sarapan pagi. Okey, ayat okey, cuma ada sikit-sikit dari segi kosakata. Okey, cuma kalau boleh janganlah Amirul cikgu Amirul. Bagilah cikgu lain. Amirul cikgu memberitahu cikgu Ahmad ke, ya. Sebab dia akan mengelirukan. Ya, cuma kita nak susun balik ayat ni bagi kemas. Okey, Syuyun bagus. Okey. Seterusnya cikgu nak bincangkan sintaksis tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat aktif ni apa? Ayat aktif ni dia macam ni. Dia ada 3 elemen penting. Kalau ayat ayat biasa kepada ayat songsang dilihat subjek predikat. Subjek predikat. Contoh jika tadi ya, mereka sedang membaca buku di dalam bilik. Bila kita songsangkan, ya, kita ambil dulu predikat iaitu membaca buku. Membaca buku di dalam bilik mereka ataupun membaca buku mereka di dalam bilik. Songsang boleh sepenuhnya ataupun sebahagian. Ini kita akan dalami nanti dalam kelas-kelas terusnya. Okey, kalau dalam aktif pasif, ini formula dia. Pelaku, kata kerja, campur objek. Cikgu bagi contoh dekat sini. Ya, contoh ya. Saya Okey, saya menulis karangan. Saya menulis karangan. Okey, pelaku dia ialah saya. Saya. Kata kerjanya ialah menulis. Objeknya karangan. Karangan. Bila kita pasifkan dia, dia akan jadi apa? Karangan ni letak ke belakang. Karangan letak ke depan. Okey, cikgu sikit. Karangan letak ke depan. Cikgu letak di atas ya. Okey, karangan letak di depan, objek ke depan. Jadi karangan saya tulis. Kenapa karangan saya tulis? Tidak karangan ditulis oleh saya. Ini kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama, kita kena buat karangan saya tulis. Kalau kata-kata misalnya Esther. Esther menulis karangan. Esther kata ganti nama diri ketiga. Bila kita tulis, karangan ditulis oleh Esther. Tak boleh karangan Esther tulis. Nampak tak ada beza dia? Begitu juga kami. Kami menulis karangan. Bila kita pasifkan ayat, jadi apa? Karangan kami tulis. Tak boleh karangan ditulis oleh kami. Salah. Salah. Okey. Kalau tak faham, tanya dekat ruang chat. Supaya cikgu boleh jelaskan. Okey. Karangan ditulis oleh saya. Salah. Salah ya. Salah. Ya. Salah. Esther, Sharvin pun salah. Karangan saya tulis. Bagi kata ganti nama diri pertama, kedua letak sebelum kata kerja. Karangan saya tulis. Ya, cikgu harap jelas. Okey. Oleh itu boleh pakai untuk apa je? Okey, kata ganti nama ini. Okey, cikgu jawab soalan Hafiza dulu. Oleh itu boleh pakai untuk. Oleh itu ni penanda wacana. Boleh digunakan di tempat yang sesuai. Okey, terusnya soalan tak ada nama, dia pakai iPhone ni. Oh, lawan cikgu ya. Okey, kata ganti nama diri pertama dengan kedua apa cikgu? Okey, kata ganti nama diri pertama misalnya saya, ya, aku, okey, hamba, patik. Kata ganti nama diri ialah kita gelarkan diri kita bila bercakap dengan orang. Misalnya kalau kita jumpa cikgu, cikgu, saya nak pinjam buku. Kalau kita jumpa kawan kita, akulah, aku nak pergi kantin lah. Kalau kita ramai, kita lah kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri kedua, orang yang kita lawan bercakap. Kita jumpa kawan kita. Kau nak pergi mana tu? Tapi kalau kita jumpa orang kita tak kenal, dia pakai terleher pula. Hebat kan? Tuan, boleh saya bantu tuan?
Kita nampak perempuan bergaya, puan, kita panggil gelaran. Lawan bercakap. Kata ganti nama diri ketiga ialah orang yang kita umpat. Istilah kita umpat, orang yang kita perkatakan. Maksudnya apa? Dia tak ada dekat sini. Dia jauh pada kita. Tengok-tengok dia tu. Dia tu. Alah, jalan terhenjut-henjut. Jadi, dia. Lagi, mereka. Beliau. Dia tak terlibat dalam komunikasi kita. Kita memperkatakan tentang seseorang yang tak ada dalam komunikasi kita. Okey, boleh faham ya? Pertama, diri sendiri bercakap dengan orang lain. Kedua, orang di lawan bercakap. Ketiga, orang yang kita umpat. Okey, faham tak umpat ni? Baginda kata ganti nama di ketiga. Umpat orang kita katalah. Okey, seterusnya kita tengok soalannya. Cikgu, semua orang kami santunkah? Semua orang kami santuni. Okey, Az-Zahrawi, Az-Zaharin ya. Okey. Kalau macam ini, okey, lebih baik kami santuni. Ya, kami santuni. Okey, baginda betul. Kata ganti nama diri yang ketiga, baginda. Okey, boleh faham ya? Terima kasih, faham. Okey, seterusnya Siva Subramaniam faham. Okey, terima kasih. Okey, Syarfin pun faham. Kalau tak faham boleh tanya ya. Okey, alhamdulillah kalau boleh faham. Kita sambung lagi dengan lihat latihan ini. Okey, cuba kita latih diri kita. Tulis dekat ruang chat jawapannya. Sudah setahun lebih kita melawan COVID-19. Okey, cikgu tak nak kamu type panjang-panjang. Kita ambil ni saja. Kita melawan COVID-19. Cuba pasifkan ayat ni. Kita melawan COVID-19. Dekat ruang chat tulis. Kita melawan COVID-19. Apa jawapan kamu? Cikgu nak tengok. Okey. Kita melawan COVID-19. COVID-19 kita lawan. Okey. Okey, cikgu biar dulu. COVID-19 kita lawan, satu jawapan. COVID-19 kita lawan. Okey, sama jawapan. Teruskan lagi, teruskan. COVID-19 kita lawan. Okey. COVID-19 kita lawan. Ya, okey. COVID-19 kita lawan. Okey. COVID-19 kita lawan. Sama, bagus Siva. Okey, ada lagi tak yang lain? Yang tak pernah buat tulis jawapan tadi? Okey. Easter. Mana Easter ni? Okey, Syarwin. COVID-19 lawan oleh kita. Okey, Syarwin punya jawapan. Lagi. Easter. Easter tak ada jawapan ke? Hafiza, COVID-19 kena ada sengkang ke? Ya, ada sengkang. Sebab disingkatan kepada 2019. Ya, Hani, COVID-19 kita lawan. Betul. Okey, bagus. Okey. Okey. Ada lagi tak? Tak ada, tak apa. Okey, para pelajar, jawapannya ialah COVID-19 kita lawan. COVID ni ialah objek. Kita letak ke depan. Ya, COVID dan kita lawan mesti letak sebelum kata kerja. Ya, COVID-19 kita lawan. Boleh faham ya? Okey, siapa tulis dekat sini, dekat ruang chat, ini baru pertama kali dia faham. Pertama kali dia faham benda ni. Maklumat baru. Baru pertama kali dia faham. Ya, kalau yang dah kata, saya sebelum dah tahu. Kalau dia tulis, dah tahu dah. Kalau dia kata, baru faham. Tulis baru faham. Ya, cikgu nak tengok dekat ruang chat apa yang kamu tulis. Saya. Okey, saya tu apa? Oh, first time baru faham. Anishis bagus. Raja Lechmi baru faham. Ya, Syarvin pun baru faham. Ya, Nurul Akmah pun baru faham. Bagus. Ya, cikgu harap kongsi dengan kawan lain. Ya, bila kata ganti nama diri pertama dengan kedua, letakkan sebelum kata kerja. Okey, Francis Vera pun ya baru faham. Okey, seterusnya kita lihat yang kedua. Kita harus terus mengamalkan prosedur operasi standard yang sepatutnya. Okey. Ayat ni panjang ni. Okey, cikgu nak cuba pendekkan dia. Kita harus terus, okey, buang ni. Okey. Cikgu buang ni. Terus ni, cikgu nak ringkaskan supaya senang kamu nak pasifkan dia. Tak nak. Okey. Okey, setakat ini saja. Yang sepatutnya cikgu tak nak. Cikgu buang. Kalau dalam bahasa Inggeris, SOP lah para pelajar. Kalau dalam bahasa Melayu, POS. Standard Operation Procedure. Ya, kalau bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu, Prosedur Operasi Standard. Okey, cuba pasifkan ni. Cikgu pun buanglah ni. Supaya lebih ringkas, lebih senang lagi. Okey, kita cuba undo. Buang ini. Okey, kita mengamalkan SOP. Ringkas sajalah, tulis saja
SOP, tak apa. Kita mengamalkan SOP. Cuba kamu tulis dekat ruang chat apa jawapan kamu. SOP kita amalkan. Juyi bagus. SOP kita amal. Fatin, Ainul Huda, Amisha. Okey, Nurul Akmah. SOP kita amalkan ya. Lagi Caroline ya. Okey, betul, betul. Okey, Aiman Haziq betul. Siva betul, Aida betul. Okey, lagi? Okey, Sharvin kena betulkan balik Sharvin. Ini kata ganti nama diri pertama, SOP kita amalkan, letakkan sebelum kata kerja. Tak mau oleh kita. Oleh hanya untuk kata ganti nama diri ketiga saja seperti beliau, baginda, mereka. Ya, Sharvin betulkan balik, SOP kita amalkan. Esther bagus, SOP kita amalkan. SOP kita mesti amalkan. Okey, yes, Anishis tak boleh. Kalau nak buat mesti, SOP mesti letak depan. Kita amalkan. Kita amalkan dipanggil bentuk terikat. Kita tak boleh pisahkan antara kata-kata nama dengan perbuatan. Bagus juga tadi Anishis bagi contoh begini supaya pelajar-pelajar lain tak silap. Kalau cikgu bagi contoh macam ni kan, kami masih menulis karangan. Bila kita buat ayat, kita kata karangan masih kami tulis. Kami tulis dipanggil bentuk apa? Bentuk terikat. Kalau kamu nak letak kata bantu, letak sebelum kata ganti nama diri. Kalau kamu kata kami masih menulis karangan. Bila kita pasifkan mesti kita karangan masih kami tulis. Tak boleh karangan kami masih tulis, tak boleh. Okey, cikgu kenapa amalkan bukan amal? Okey. Kan ni sebab menunjukkan satu perbuatan penegasan. Lagipun kalau amal ni dia tak merupakan satu perbuatan. Dia kata nama, ya. Kalau SOP harus kita amalkan, SOP harus kita amalkan. Betul, ya. SOP kita amalkan. Kali ini harus. Oh, ini kalau ada kata. Ini betul-betul ya Damia. Cuma ada perkataan kata bantu harus. Boleh, betul. Okey, boleh faham ya? Cikgu dapati ada satu dua yang masih keliru. Cikgu harap betulkan. Ingat, ambil objek dia ke depan. Letakkan kata ganti nama diri. Lepas tu letakkan kata kerja. Dan jangan letak oleh. Sebab oleh hanya untuk kata ganti nama diri ketiga sahaja. Okey, seterusnya. Imran Hafizi, cikgu kalau ayat sudah setahun lebih kita melawan COVID-19 tadi, ayat pasti dia akan jadi sudah setahun lebih COVID-19 kita lawan atau COVID kita lawan sudah setahun. Okey, keterangan masa boleh letak depan, boleh letak belakang. Kalau boleh jangan ganggu keterangan masa, biarkan di depan. Tumpukan kepada pelaku kata kerja objek. Ubah itu saja. Kalau dia dekat depan, biar keterangan masa dekat depan. Tapi kalau kamu ubah ke belakang, tak ada masalah. Ya. Okey, cikgu kalau ada kata bantu kena letak sebelum pelaku je. Betul. Ya, bukan pelaku. Sebelum pelaku kata ganti nama diri dan kata ganti nama diri dengan kata kerja bentuk terikat. Jadi betul Nurul Alfa letak sebelum pelaku, letak sebelum kata ganti nama diri. Bagus. Okey, seterusnya kita lihat nombor 3. Kita cakap ni je. Cikgu nak cakap ni je. Kerajaan telah menggubal peraturan. Okey. Cuba pasifkan ayat ni. Kerajaan telah menggubal peraturan. Cuba pasifkan. Okey, cikgu baca satu. Siapa yang paling pantas ni? Okey, peraturan telah digubal oleh kerajaan Alfa. Peraturan telah digubal oleh kerajaan, betul. Ya, Akmah, Aiman Haziq, sudah kerajaan menggubal Ainishis. Okey. Peraturan telah digubal oleh kerajaan Easter, bagus lagi. Siva, ya bagus Siva aktif. Alisa, peraturan telah digubal oleh kerajaan, betul, bagus lagi. Okey, betul. Mengapa tak sama dengan tadi?
tadi kita letakkan sebelum kata kerja, yang ini lepas kata kerja. Ya. Peraturan telah digubal oleh kerajaan. Ada oleh pula tu. Mengapa beza? Sebab yang ini kata ganti nama diri ketiga. Bila kata ganti nama diri ketiga, barulah kita letakkan kata oleh, ya, dan letakkan di belakang sekali. Jadi peraturan, ya, telah digubal oleh kerajaan, baru terangkan dengan penerang ini dengan teliti. Ya, kalau kita buat, ya, peraturan kerajaan telah gubal, salah. Ya, jadi cikgu harap pelajar boleh faham macam mana nak mempasifkan ayat, ya, kata ganti nama diri pertama, kedua dengan ketiga. Okey, cikgu tengok ruang chat sebelum kita pindah ke bahagian yang lain. Okey, betul Sharvin, betul cikgu. Bahagian ni berapa markah? Okey, bagus, ya. Okey, bahagian sintaksis ni dalam ayat ni kan, dalam bahagian tata bahasa, aplikasi bahasa markahnya 35. Jadi antara satu bahagian dengan satu bahagian tu dia tak ada sama. Kalau macam ini biasanya 6 markah. Maknanya satu ayat kamu betul, kamu akan dapat 2 markah. Ya. Kalau kamu tak dapat salah, kamu akan dapat kosong. Ya, satu ayat 2 markah. Okey. Seterusnya. Boleh faham para pelajar, ya? Cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham soalan ni. Dan cikgu minta, ya, pelajar-pelajar cuba share dengan kawan-kawan lain latihan-latihan. Kita jangan biarkan apa yang kita tahu kita tak kongsi, nanti kita akan lupa.